Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, saya telah menonton video yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Naqiyuddin daripada pihak Sidang Kalam, iaitu tentang respon terhadap jawapan saya kepada Akhina Al-Karim Abdul Hadi tentang memahami ibarah kitab di dalam kitab Jawharatul Tauhid yang disyarah oleh ulama Jawi. Jadi saya terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Naqiyuddin. Banyak ilmu-ilmu yang dapat saya ketahui, terutama naqalan perkataan sebenar Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam daripada Imam Hattab, yang menakalkan, walaupun tidak diketahui daripada asal daripada kitab yang sebenar Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam tu, di kitab manakah Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam menyatakan tentang hal tersebut. Baik. Kemudian saya ingin meresponkan yang terlebih awal dulunya ialah masalah memahami ibarat tentang hal memendekkan dia. Hal memendek ni. Jadi di dalam video yang saya respon kepada Ustaz Abdul Hadi, Akhir Abdul Hadi itu, iaitu ada dua ihtimalat. Pertamanya, semasa saya mengaji dulu, memendek ni boleh jadi dengan makna membaca dengan pendek. Qasir dengan baca dengan memendek dengan baca qasir, lawan bagi mat. Ataupun dengan makna ikhtisar, makna menentu, hasar, menghasarkan, orang panggil mensakatkan zikir itu hanya Allah, 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 atau hu. Jadi ihtimal seperti ini kerana mungkin guru yang kita mengaji tak sempat untuk mentelaah, mencari asal nukilan daripada mana dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok, walaupun mungkin ihtimalat tersebut tidak tepat kalau kita sudah dapat ibarah Arabnya yang asal bagaimana, tetapi kalau kita husnuzan kepada guru kita yang membuat ihtimalat tersebut, kerana ibarat tersebut dalam bahasa Melayu memendek, halnya memendekkan. Memendek itu dengan baca tidak mat, mana Allah, 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 hu. Tidak menjadi satu percanggahan bagi saya. Kerana apa? Kerana memang disebut dalam kitabnya wajibut tajwid likulli zikrin, wajib bertajwid bagi tiap-tiap zikir. Tidak boleh zikir kita baca dengan tidak betul sebutan kita. Walaupun subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kalau kita baca sebelah, alhamdulillah, memang tidak dapat orang panggil pahala zikir, bahkan boleh jadi berdosa nak pula kita. Itu yang pertama. Pun begitu, kalau ihtimal itu tidak tepat, tidak benar, maka kembali kepada ihtimal yang kedua, iaitu ikhtisar, mana menghasarkan. Yang ni zikir dia tu start Allah, 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 Allah selalu. Jadi Ustaz Naqiyuddin kena faham, saya telah sebut dah bahawasanya yang dimaksudkan ihtimal yang kedua tu mensakatkan zikir di atas Allah, Allah, hu, Allah, Allah isim mufrad saja, iaitu dia tidak orang mustaghrik, tidak orang yang tenggelam dalam zikirnya. Kalau dia memulakan zikirnya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, lama kelamaan lalu dia tenggelam dalam zikir dia, tenggelam karam dalam lautan tauhidnya. Maka kerana itu perlu dibaca sampai kepada ilat dia. Cuba tengok ilat di belakang. Apa kata? Kerana yang demikian itu. Li'anna zalika, kerana yang demikian itu. Demikian itu tu mesti ada musyarun ilaih dia. Demikian itu mana? Iaitu demikian kata bid'ah qabihah dan fi'il, perbuatan orang jahil itu ialah setengah daripada sedikit adab atau kurang adab serta Allah. Melainkan, perlu dibaca sampai habis, melainkan tu orang panggil ada tu istisna, melainkan bagi hak orang yang mustaghrik.
Jadi kalau kita ambil orang panggil memendek awal-awal ibarah Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, memendek dengan makna ikhtisar, bukan makna qasar, bukan dengan makna qasir, bukan dengan makna memendek baca pendek, tapi ikhtisar maknanya hasar. Nama macam Allah 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 selalu, maka melainkan masuk orang panggil benda mustasna minhu, benda yang dikecualikan daripada bid'ah qabihah dan fi'il perbuatan orang yang jahil, iaitu pada hak orang yang tenggelam di dalam tauhidnya. Jadi orang yang tenggelam dalam tauhidnya tidak dihukumkan bid'ah qabihah dan tidak dihukumkan fi'il orang yang jahil kalau dia berzikir dengan isim mufrad. Jadi itu maksud saya perlu dibaca sampai habis. Tentang perkataan Syekh Izzuddin Ibn Salam itu setakat itu sahaja. Ya, kalau di dalam kitab tu memang, tetapi ilah dia tu masih berkait rapat dengan apa yang diucapkan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Dan Ustaz Aki pun baca dalam ibarah Arab tu tentang beberapa ilat, kurang adab, tidak beradab dengan Allah dan sebagainya. Itu juga termasuk daripada beberapa ilah. Jadi perkara ni perlu kita boleh perbincangkan lagi, kerana itu pun diambil daripada naqalan Imam Khattab dalam kitab Mawahib, yang mana di manakah orang panggil asal perkataan Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam dalam kitabnya pun kita belum pasti lagi dalam kitab apa yang disebut oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, kerana naqalan tu memang boleh saja disebut, dinakal, tetapi penisbahan kepada Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam apakah benar itu pendapatnya ketika bila dan sebagainya, kerana setiap ulama tu ada marhalah-marhalahnya. Barangkali ketika itu di awal marhalah ilmunya, kemudian perlu dilihat pada marhalah pertengahan atau marhalah yang akhir bagaimana Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam mengomentar tentang zikir isim mufrad. Kerana di sana ada juga Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menakalkan tentang perkataan Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, walaupun bukan tentang pendapat beliau hanya menyebut tentang ikhtilaf di kalangan ulama sufi, adakah zikir isim mufrad Allah Allah lebih afdal berbanding la ilaha illallah. Jadi di sana ada orang panggil nakalan-nakalan yang lain yang nantinya kita boleh berbincang dan kita boleh mengkaji. Saya sangat suka atas respon Ustaz Ahmad Naqiyuddin. Terima kasih, jazakumullahu khairul jazak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati ilmu Ustaz Ahmad Naqiyuddin dan kita semua, insya-Allah. Jadi maksudnya ihtimal tersebut itu ketika mana kita belajar dengan guru kita dulu, mungkin Baba Azri membuat ihtimal tersebut kerana tidak sempat rujuk asal daripada kita Arabnya apa perkataan memendek tersebut. Jadi barangkali memendek dengan makna qasir atau memendek dengan makna hasar, dengan makna ikhtisar. Jadi kalau makna ikhtisar, berzikir dengan Allah 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 selalu tanpa ada dalam keadaan sedar, tidak dimulakan dengan la ilaha illallah, terus Allah 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 Allah, maka dihukumkan bid'ah qabihah. Tetapi kalau kita baca sampai habis ilat dan istisna'nya, ilat dia dan istisna'nya, maka kita akan faham bahawasanya yang dikatakan bid'ah qabihah itu ialah apabila orang tu berzikir Allah Allah Allah, zikir isim mufrad, dalam keadaan tidak istighraq, tidak tenggelam, tidak karam dalam lautan tauhid, dan barangkali tidak mentakdirkan makna dia. Kalau Allah Allah, tetapi dalam hatinya Allah Rabbi, Allah ialah Tuhanku, Allah ialah Tuhanku. Ya, hasil maknanya, hasil orang panggil mafhumnya, benda yang difahami. Jadi itu respon awal saya lah. InsyaAllah nanti saya balik ke pondok, ada masa saya cuba cari daripada kitab-kitab Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, dan kita ada masa kita buat lagi video yang lebih lengkap. Jadi ini saya musafir ke Melaka,
malam ni insya-Allah kuliah di Melaka. Jadi mudah-mudahan apa yang sempat saya respon awal ini dapat manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.